Dah baca dah? Raihana, bab 10. Mira, dah baca dah bab 10? Tengok sebentar lalu ke? Ada? Syamilah? Hmm? Okey, bab 10. Pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Okey, pengangkutan dalam manusia dan juga haiwan. Kata kuncinya ialah angkut. Ya, kata kuncinya ialah angkut. Ataupun kita kata bawa, bawa angkut ni. Ataupun mungkin kita kata angkut tu pindah. Boleh pindah. Ya. Yang melibatkan manusia dan juga haiwan. Itu tajuk besar dia. Jadi apa yang kita akan belajar berdasarkan beberapa soalan yang dikemukakan di sini, ya. Kata di situ, tahukah anda? Ya, tahukah kita? Tahukah saya? Apakah komponen-komponen sistem peredaran darah? Komponen-komponen, ya. Sebenarnya kataan komponen ni awak pernah belajar dalam tingkatan 3, ya. Semasa tingkatan 3. Sains lah, sains tingkatan 3. Kemudian yang kedua, bagaimanakah jantung mengepam darah? Bagaimana jantung mengepam darah? Yang ketiga, bagaimana sistem limfa mengembalikan bendali tisu ke dalam sistem peredaran darah? Ya. Bendali tisu. Istilah sini, ya, bendali tisu. Ke dalam sistem peredaran darah, dalam SPD, ya. Saya akan menggunakan SPD. SPD ialah sistem peredaran darah. Dan yang keempat, apakah isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem peredaran dan sistem limfa manusia? Jadi maknanya dalam bab 10 ni, ya, kita akan belajar dua sistem utama. Yang pertama, sistem peredaran darah, SPD. Dan satu lagi ialah sistem limfa. Bukan sistem peredaran limfa, sistem limfa. Sistem limfa. Okey. Dan dia ada kemukakan di sini soalan, apakah jantung mekanikal? Ya, apakah jantung mekanikal? Baik. Dalam bab 10 ni ada 8 subtopik. Ya, ada 8 subtopik yang akan kita bincangkan agak panjang. Bermula daripada sistem jenis sistem peredaran. Ya, kita akan lihat dulu jenis sistem peredaran. Di dalam jenis sistem peredaran ada 4 subtopik. Ya, iaitu dari segi keperluan sistem pengangkutan dalam organisma multisel kompleks. Yang kedua, mengenal pasti bahan yang diangkut oleh sistem pengangkutan dari segi bahan keperluan sel dan juga bahan buangan sel. Itu dalam subtopik yang pertama. Yang ketiga, mengkonsepsikan jenis sistem peredaran dalam organisma multisel, sama ada terbuka ataupun tertutup. Dan yang keempat, ini aras yang tinggi, iaitu membanding dan membezakan antara sistem peredaran dalam organisma multisel. Kita akan tengok serangga, ikan, amfibia dan juga manusia. Jadi dalam tajuk sebelum ni kita tengok dalam sistem respirasi, kan. Sekarang ni kita akan, dalam bab ni kita akan lihat dari segi peredaran. Sistem peredaran. Mana berkaitan dengan pengangkutan lah. Dan yang seterusnya boleh baca lah, ya. Tapi untuk hari ini mungkin kita akan bincangkan
jenis sistem peredaran. Okey, jenis sistem peredaran. Yang kedua tu sistem peredaran manusia, ya. Yang ketiga tu maksimal denyutan jantung. Yang keempat maksimal pembekuan darah. Yang kelima kumpulan darah manusia. Yang keenam isu kesihatan berkaitan dengan sistem peredaran manusia. Yang ketujuh sistem limfa manusia. Dan yang ke-8 isu kesihatan berkaitan dengan sistem limfa manusia. Jadi itulah subtopik yang akan awak pelajari dalam bab 10. Sekarang ni kita pergi kepada 10.1 iaitu jenis sistem peredaran. Jadi kalau kita dapat nota, kalau sebut perkataan jenis, kita boleh guna peta item, peta pokok ya. Peta pokok ataupun peta yang alih. Peta alih. Jadi ataupun kenapa perlu kepada sistem pengangkutan? Kita macam jalan raya lah ya. Kenapa perlu ada sistem angkutan jalan raya? Kenapa perlu ada jalan raya? Kenapa perlu ada lebuh raya? Kenapa perlu ada jalan udara, trafik di udara ataupun di air? Semua tu ada pengangkutan. Dan mesti ada sistem. Dan sistem tu mestilah teratur. Kalau jalan raya, kita bayangkan jalan raya kita ni yang tidak ada sistem, tidak teratur, tidak ada pengawal aturan yang sempurna. Jadi apakah yang berlaku? Jalan tak ada traffic light. Siapa berani jalan dulu. Contohnya sampai simpang 4 siapa yang berani jalan dulu lah. Lampu merah tak ada, lampu hijau tak ada, lampu kuning tak ada. Jadi ikut dah. Jadi kenderaan besar lah yang berani. Jadi kenderaan kecil, motor, kereta mungkin kena hati-hati. Ataupun kena bagi kepada lori juga jalan dulu. Sebab tidak ada sistem. Siapa yang ikutlah ada dia punya signboard tu. Kena bawa berapa apa yang ada signboard dia punya papan isyarat tu ataupun tanda isyarat tu. Tanda isyarat tu kata jalan sahala lah. Papan isyarat tu kata ataupun tanda isyarat tu kata boleh belok ke kanan saja. Contohnya. Jadi kalau dalam sistem peredaran darah manusia pun ada sistem dia. Ya. Dan persoalan pertama yang perlu dijawab, kenapa perlu kepada sistem angkutan? Keperluan pada sistem angkutan organisma multisel kompleks. Jadi kita telah belajar dalam bab 2 dulu. Dalam bab 2 telah belajar bagaimana organisma unisel seperti ameba ataupun mungkin paramecium spesies memperolehi bahan keperluannya. Dalam masa sama, bagaimana dia menyingkirkan bahan buangan daripada badan dia secara resapan. Tapi kita tahu bahawa organisma unisel dia mempunyai nisbah jumlah luas permukaan per isi padu ataupun JLP/I yang besar. Yang besar. Sebab itu ameba ni, contohlah ameba, organisma unisel ni, dia tidak memerlukan satu sistem pengangkutan yang khusus untuk mengangkut bahan masuk dan keluar. Sebab dia punya nisbah JLP/I dia adalah besar. Macam mana kita nak tahu dia tu JLP/I dia tu besar? Kita buat pengiraan. Kita masukkan nilai dia punya luas permukaan, kemudian kita perkan dengan isi padu dia. Kita akan dapati bahawa JLP/I dia lebih besar berbanding dengan organisma multisel, iaitu organisma yang mempunyai bilangan sel lebih
banyak berbanding dengan unisel. Uni itu satulah, satu sel je ada. Tapi multi ni banyak. Kalau manusia lagi banyak. Jadi bagaimana pula dengan organisma multisel, itu soalan dia. Jadi adakah boleh organisma multisel ni mendapat semua bahan keperluan ataupun menyingkirkan bahan kumuh ni hanya melalui resapan ringkas seperti organisma unisel? Jadi sudah tentulah tidak boleh. Ya, tidak boleh hanya melalui cara resapan ringkas saja. Justru itu kita memerlukan satu sistem yang lebih kompleks, sistem yang lebih cekap, yang lebih khusus untuk membolehkan kita mendapatkan bahan keperluan sel dan juga menyingkirkan bahan kumuh. Kerana nisbah JLP per I kita adalah rendah. Ya. Bila rendah, jarak persekitaran luar daripada sel badan kita ni jauh. Ya. Ibarat macam perjalanan yang jauh. Ya. Kalau unisel dia kecil, saiz objeknya kecil, jaraknya dekat. So dia hanya perlu resapan saja. Ya. Cara mudah. Kalau pada museum tu, kalau air mungkin melalui osmosis saja. Ringkas. Ya. Tetapi manusia dia perlukan satu sistem yang kompleks, yang khusus untuk angkut bahan keperluan. Apa yang kita perlukan untuk masuk dalam badan kita, untuk diproses, untuk dicerna, untuk diserap, diasimilasi, untuk disingkirkan keluar. Dia perlukan satu sistem yang khusus lah, yang spesifik, supaya perjalanan bahan-bahan tu, sama ada bahan yang bermanfaat ataupun bahan yang nak disingkirkan tu, berjalan dengan baik. Sekiranya perjalanan tu tidak baik, maka kita akan timbullah isu-isu kesihatan. Dan jalan raya tu seperti apa? Kalau jalan raya di luar tu, jalan raya tu mesti dalam keadaan yang baik. Kalau jalan raya tu rosak, jalan tu berlubang-lubang, jalan tu tanah runtuh, jadi akan menyebabkan jam, akan menyebabkan perjalanan itu jadi perlahan, jadi lewat, jadi sangkut. Jadi sistem angkutan kita pun macam tu lah, seperti jalan raya. Dan dalam badan kita dia ada salur, ya, salur darah, kapilari darah, dan semua tu kena smooth. Sekiranya dia tersangkut, ataupun dia rosak, ataupun dia ada kecacatan, ia akan mengganggu proses pengangkutan. Sama ada pengangkutan ke dalam ataupun keluar. Ya? Jadi kita akan belajar nanti tentang masalah-masalah, isu-isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem peredaran dan juga sistem limfa. Okay? Itulah alasan, justifikasi kenapa organisma multisel dia memerlukan satu sistem yang khusus. Okey. Dia buat bandingan lah ya. Gambar ni dia buat perbandingan antara organisma unisel dengan multisel dari segi proses pertukaran. Ya. Kita dapat tu. Kalau ada persoalan boleh tanya ya. Jadi untuk mengatasi masalah JLP tadi itu, maka organisma multisel memerlukan sistem pengangkutan dalaman yang lebih spesifik yang dinamakan sebagai sistem peredaran darah. Okay, sistem peredaran darah. Jadi awak boleh try scan nantilah ya. Aktiviti untuk mengkaji kesan perubahan nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu ataupun ringkasannya JLP per I terhadap kadar resapan ya. Kalau telefon awak ada QR code ataupun scanner itu boleh scan lah. Ataupun kalau pakai iPhone guna kamera je lah.
Kan kamera tu dia akan pergi kepada Google Drive. Dia akan pergi kepada Google Drive. Kemudian dia ada share situ dalam bentuk PDF. Aktiviti untuk mengkaji kesan perubahan nisbah JLP per I terhadap kadar resapan. Ya, boleh gunakan ya. Saya mungkin awak tak nampak kot. Tu dia ada. Bila kita scan tu dia akan keluar dalam bentuk PDF situ. Aktiviti ni sebenarnya boleh buat di rumah. Ya. Boleh buat di rumah. Ini kalau dapat awak buat, awak rakamkan dalam bentuk video. Jadi resi markah PBD awak tu tinggi lah. Ya. Gunakan jelly ya. Mungkin kita boleh fikirkan nanti macam mana kita nak buat benda ni. Kemudian dirakamkan lah dalam bentuk video aktiviti ni. Tapi tak semestinya gunakan jelly ya. Guna kertas pun boleh. Dia sekarang ni kalau ikutkan ini dia guna kertas ya. Guna kertas. Sebagai model lah kertas tu. Jadi aktiviti ini untuk mengkaji kesan perubahan JLP per I terhadap kadar resapan ya, terhadap resapan. Maknanya kalau objek yang bersaiz besar, JLP per I-nya adalah kecil. Kalau objek yang bersaiz kecil, JLP per I dia adalah tinggi. Ya. Boleh nanti ya awak scan ya, ataupun awak snap guna kamera ataupun guna QR code scanner ya. Pernah tak buat? Pernah scan tak? Try ya, saya dah cuba dan ada tertera lah di situ tapi dalam bentuk PDF, dipanggil TMK 10.1 ya, TMK. Nanti saya boleh share pada awak ya, dalam kalau siapa yang tu saya boleh share dalam grup ya. Saya try to download TMK 10.1 ni, kemudian saya share dalam Telegram ya. Awak boleh tengok nanti dalam Telegram grup ya. Okey. Jenis-jenis sistem peredaran dalam organisma multisel. Okay. Jenis-jenis sistem peredaran dalam organisma multisel. Okey, saya dah share tu dalam Telegram ya. Yang tadi tu awak boleh tengok nanti dalam Telegram. Ada tak? Itu ya. TMK 10.1. Baik, terbahagi kepada dua, iaitu sistem peredaran terbuka dan juga sistem peredaran tertutup. Kata kuncinya terbuka, satu lagi tertutup. Open and close. Apa yang dikatakan terbuka, apa yang dikatakan tertutup, kita akan tengok jadual sini. Perbezaan. Sistem peredaran terbuka. Sistem peredaran terbuka iaitu hemolimfa. Okey, hemolimfa ni ialah satu istilah yang khusus untuk serangga. Ya, serangga. Ingat serangga. Macam kita kata semut ataupun kerengga ataupun apa serangga lah, belalang, beluncas. Kita tak kata darah tu ya. Berdalih dalam badan dia tu kita tak panggil darah. Kita kata darah semut. Mana boleh kata darah semut. Darah kerengga. Kita panggil dia ialah hemolimfa. Jadi hemolimfa mengalir masuk terus ke dalam rongga badan. Rongga badan dia dipanggil sebagai hemoselum. Ya, untuk serangga. Jadi maknanya sistem peredaran terbuka ni dia untuk serangga. Senang ceritanya. Untuk serangga. Dan kita tak panggil dia darah, kita panggil dia hemolimfa. Tempat dia mengalir dalam hemoselum.
ataupun dipanggil rongga badan dia. Dan dia akan membasahilah sel-sel badan dia. Ya. Jadi apakah hemolimfa? Ialah cecair bernutrien yang menyerupai darah. Tapi bukan darah, dia menyerupai. Yang terdapat dalam kebanyakan invertebrata seperti serangga dan juga moluska. Apa contoh moluska tu nanti kita tengok ya. Seperti macam tapak sulaiman. Tapak sulaiman tu dia moluska contoh. Ataupun hidupan yang bercangkerang. Seperti ketam, seperti kerang, udang. Kita tak panggil darah lah, kita panggil dia hemolimfa. Tapi kebanyakan, kebanyakan. Bila sebut kebanyakan bukan semualah. Manakala sistem perairan tertutup ni, dalam sistem perairan tertutup merujuk pada darah, blood, yang sentiasa terkandung dalam salur darah. Darah berada dalam salur darah. Hemolimfa berada dalam hemosilum. Jadi salur darah ni tertutup dan berterusan. Maknanya bersambung lah, tak ada terputus. Dan diedarkan ke seluruh badan. Ya. Okay. Darah dalam salur darah, kita bayangkan seperti air dalam salur paip. Bayangkan macam tu. Ya, daripada pilih rumah kita tu, pilih luar meter tu, meter di luar rumah, sampai ke sinki rumah kita tu paip, ada batang paip. Ya. Kan banyaklah rumah kita kan, ada di bilik air, ada di dapur, mungkin ada di ruang tamu, kalau ada tempat basuh tangan di ruang tamu contohlah. Ya. Maknanya setiap tu ada disambungkan dengan batang paip kan. Dan di dalamnya mesti ada air. Buktinya bila kita pulas, kita onkan kita punya pilih, air keluar. Tapi kalau kita pulas, air tak keluar, mana kita kata air tak ada. Kan? Tak ada sebab apa? Kita pun pergi cek ya. Kita cek meter. Meter tu tak berpusing pun. Ataupun meter tu tertutup. Ataupun meter tu on, meter tu berpusing, dia punya meter tu berjalan. Tapi pilih tu masih tak keluar air. Mungkin bocor. Rupanya paip bocor. Batang paip ada pecah dan sebagainya. Ya. Maknanya air tak ada. Kalau kita punya salur darah ni bocor, maknanya luka lah. Luka ni ada dua. Satu luka dalam, ada luka luar. Maksudnya kecederaan dalam, kecederaan luar. Kalau kecederaan luar, senang sikit nak baiki. Kan nampak macam kalau pecah di luar, tu nampak paip pecah, nampak senang. Tapi kalau pecah dalam, rosak dalam dinding rumah. Contohnya. Kena pecahkan dinding rumah. Kena bongkar. Kena ketuk. Kemudian kena panggil tukang. Kosnya lebih besar berbanding dengan di luar. Jadi begitu ya. Awak bila belajar biologi ni, awak kena ada analogi juga ya. Kena pandai buat analogi, kena ada imajinasi. Kena ada pengganti kepada suatu sistem tu. Itulah kelebihan belajar biologi ni. Yang kita dapat ganti, seperti ni, seperti itu. Ya. Jadi saya nak bayangkan benda yang mudah. Salur darah tu seperti batang paip yang ada saluran dia, yang tidak bocor, dan di dalamnya mengalirnya air. Air itu darah. Dia ada mengalir sepanjang saluran tersebut sampailah ke tempat sasaran dia. Ya. Dia nak sampai ke mana? Apa yang diangkut? Apa yang ada dalam darah? Itu kita bincangkan dari segi ya. Oksigen, nutrien, ya, yang melalui, yang merentasi, ada destinasi dia, organ-organ dia, ada sel, ada kelenjar, ya, ada tempat pertukaran dia. Tapi sistem peredaran darah manusia ni lebih kompleks lah berbanding dengan paip, batang paip tu. Ya. Baik. Jadi kalau kita tengok dari segi gambar macam ni ya. Sistem peredaran terbuka, dia ada jantung,
Okay, kemudian ada salur dia, salur hemolimfa. Kemudian adanya di situ yang nampak seperti ini bulatan ni. Ini semua dipanggil hemosilum ya. Hemosilum. Di dalamnya ada hemolimfa. Okay, hemolimfa. Dan hemolimfa ni dia membasahi ya. Dia membasahi hemosilum tersebut. Dan dia terbuka lah. Dia terbuka open. Sedangkan bagi sistem peredaran tertutup ni, dia sepanjang semua tertutup. Tengok salur dia ni, beza ya. Salur ni. Ya, semua tertutup. Yang berwarna coklat ya, diwarnakan dengan warna coklat. Kalau nampak warna coklat ni, ini adalah salur darah. Dan darah berada di sepanjang tu. Ya, sepanjang salur darah tu. Dan yang bulat-bulat tu sel ya. Yang ni bunyi semua sel. Ini sel. Sel. Cuma darah tu dia boleh diangkut ataupun dipindahkan ke dalam sel dengan mekanisme yang kita akan bincangkan nanti ya. Bagaimana darah tu berperanan dalam mengangkut bahan keperluan seperti oksigen dan juga nutrien. Sebab sekarang ni sel ni dia perlukan oksigen, sel ni dia perlukan nutrien. Jadi darah tu perlu angkut benda-benda tu. Ya, sama ada benda yang bermanfaat ataupun untuk disingkirkan keluar. Ya. Secara umum kita bincangkan gitu dulu. Selain daripada tu, sambungan lagi ya. Kita tengok sistem peredaran terbuka. Ini sambung ya, sambung. Nota ni dia sambung. Sistem peredaran terbuka ni dia merujuk kepada sistem peredaran serangga. Okay, sistem peredaran serangga. Jadi sistem peredaran serangga ni ialah jenis sistem peredaran terbuka yang bermaksud satu atau lebih jantung mengepam hemolimfa melalui salur darah ke dalam hemosilum. Jadi hemolimfa ni dia mengalir keluar dari jantung ke dalam hemosilum apabila jantung ni mengecut. Mengecut tu maksudnya mengecil lah jantung dia. Di hemosilum apa dia buat? Berlakulah pertukaran bahan antara hemolimfa dan juga sel badan dan berlaku secara resapan. Ya, ia berlaku secara resapan. Apabila jantung mengendur, maksudnya jantung tu besar, dari saiz dia, hemolimfa ni dia mengalir kembali ke jantung melalui liang seni yang disebut sebagai ostium. Ya, itu cara dia. Jadi jantung dia simple ya. Jantung dia simple. Kita akan bincangkan dari segi strukturnya nanti ya, bila sampai kepada sistem peredaran. Itu masuk pada 10.2 nanti ya. Ada punya sistem tu. Sekarang ni kita nak pada pengenalan dulu. Ya, digambarkan seperti meraja di bawah. Ya, ini katakan contoh serangga belalang. Okey, ada jantung. Okey, jantung dia yang terdiri daripada banyak bilik-bilik dia banyak liang-liang dia. Iaitu dia panggil sebagai ostium. Ostium dia. Banyak ostium dia ni. Okey, ini dia ada banyak ostium digambarkan di sini, ostium dia. Jadi apabila jantung mengecut, jadi saya ulang balik apabila jantung tu mengecut, ini apabila jantung mengecut, hemolimfa yang kita kata semacam darah lah, tapi kita tak panggil darah. Hemolimfa ni dia mengalir keluar dari jantung ke dalam hemosilum. Hemosilum ni kawasan yang terbuka lah. Yang terbuka. Kemudian di situ berlakunya pertukaran bahan di hemosilum tu. Ya. Pertukaran bahan ini maksudnya dari segi oksigen ataupun nutrien diberi kepada siapa? Bagi kepada sel badan. Sel badan terima. Bila dia dah terima, dia guna untuk manfaat dia. Kemudian yang disingkir keluar seperti karbon dioksida, urea tu akan disingkirkan keluar. Ya. Jadi jantung pula akan mengendur.
Bila jantung tu mengendur, hemolimfa akan mengalir kembali ke jantung, tetapi melalui liang seni yang disebut sebagai ostium. Okey, itu dah masuk kepada mekanisme ataupun cara bagaimana peredaran bahan tu melalui sistem peredaran terbuka. Kemudian sistem peredaran tertutup. Sistem peredaran tertutup ni terdiri pada sistem peredaran ikan, satu. Kemudian sistem peredaran amfibia ataupun untuk dua alam seperti katak. Kemudian sistem peredaran manusia. Okey. Sistem peredaran manusia ada lagi tak? Jadi kita akan tengok tiga je ikan, amfibia dan juga manusia. Tapi yang terbuka ada satu saja, iaitu serangga. Yang tertutup ada tiga yang kita bincangkan. Sebenarnya ada lagi reptilia, burung, tapi dalam kita punya syllabus ni kita hanya bincang melibatkan ikan, amfibia dan manusia. Jadi maknanya sistem peredaran, kita ulang balik, ada dua jenis, sistem peredaran terbuka dan sistem peredaran tertutup. Sistem peredaran terbuka terdiri daripada sistem peredaran serangga. Sistem peredaran tertutup terdiri daripada tiga, iaitu sistem peredaran ikan, sistem peredaran amfibia dan sistem peredaran manusia. Kita akan pergi pada sistem peredaran ikan, yang merupakan contoh bagi sistem peredaran tertutup. Jadi bagi sistem peredaran ikan, jantung ikan ni mempunyai dua ruang, iaitu satu atrium, satu ventricle. Okay, ada dua ruang satu atrium, satu lagi saya panggil ventricle. Ibarat mesti ruang, satu atrium, satu ventricle. Jadi darah yang meninggalkan ventricle, akan dipam ke dalam kapilari insang. Darah yang meninggalkan ventricle akan dipam ke dalam kapilari insang. Maknanya dia akan pergi ke kapilari insang. Kapilari insang. Tujuan dia untuk membolehkan pertukaran gas berlaku. Bila sebut pertukaran gas, melibatkan oksigen juga karbon dioksida. Kapilari insang ni dia mengalirkan darah ke dalam salur darah yang mengangkut darah beroksigen. Darah beroksigen ke kapilari sistemik. Ke kapilari sistemik. Apa itu kapilari sistemik? Kita akan tengok nanti. Dalam kapilari sistemik, oksigen meresap ke dalam tisu, manakala karbon dioksida meresap dari tisu ke dalam kapilari. Maksud di sinilah berlaku pertukaran ni. Pertukaran di antara darah yang beroksigen dengan darah yang terdioksigen. Jadi darah yang terdioksigen kemudian kembali ke atrium. Dia akan kembali ke atrium, masuk ke atrium. Atrium jantung lah. Atrium jantung melalui vena. Melalui vena. Oleh sebab darah mengalir dalam satu hala, maka sistem peredaran ikan dikenali sebagai sistem peredaran tunggal. Kena hati-hati sikit ni istilah ni, istilah satu hala ni. Istilah satu hala ni kadang-kadang dia melibatkan kekeliruan. Tak apa, nanti saya terangkan macam mana. Yang dikatakan satu hala. Satu hala ni one way direction lah. Artinya bila darah tu mengalir, dia tidak akan patah balik. Dia tidak akan patah balik ke tempat asal dia. Dia akan pergi one way je, satu hala. Satu hala saja. Sebab itu dipanggil bagi ikan, dia sistem peredaran tertutup dan tunggal. Tertutup dan tunggal. Okey. Dia boleh digambarkan dengan rajah 10.5. Ikan ni digambarkan seperti ini Yang terdiri daripada jantung,
Jantung ni terbahagi kepada atrium dan juga ventricle. Atrium dan ventricle. Kemudian dia ada bahagian arteri dan juga vena. Ya. Jadi jantung bagi ikan ni, dia darah dia dari segi proses edaran bahan dia. Jadi darah yang keluar daripada jantung ni, daripada jantung, darah yang beroksigen. Ya. Darah yang beroksigen keluar daripada ventricle. Ya, keluar daripada ventricle, apabila jantung mengepam, dia keluar darah yang beroksigen, lalu disalur dipanggil arteri, pergi ke mana? Pergi ke kapilari insang. Okey, kapilari insang ni. Di kapilari insang ni, darah yang beroksigen, yang membawa oksigen akan ditukarkan. Maksudnya, oksigen tu akan digunakan oleh sel badan. Kemudian selepas digunakan oksigen tu akan dikeluarkan. Dan dikeluarkan dalam bentuk darah yang terdioksigen. Ya, akan dioksigen, darah yang terdioksigen tu akan keluar daripada kapilari insang, dikeluar melalui dipanggil vena. Ya, dekat vena. Kemudian masuk ke sistem kapilari sistemik, ya. Sistemik, kemudian dihantar balik ke jantung melalui jantung bahagian atrium, ya. Okey, itu untuk sistem peredaran ikan. Kemudian kita pergi kepada sistem peredaran amfibia. Sistem peredaran amfibia ni terdiri daripada 3 ruang. Ya, kalau ikan dia ada 2 ruang saja, iaitu satu atrium dan satu ventricle. Tapi bagi amfibia dia ada 3. Ya, 3 ruang. Iaitu 2 atrium dan 1 ventricle. Ya, kalau kita buat lukisan, kita buat macam ni lah. Dia atrium ada 1, di atrium dia ada 2 atrium, 1 ventricle. Ataupun terbalik, ya. Mungkin kita letak atrium tu di atas pun boleh. Ventricle, atrium sebelah kanan, atrium kiri. Aki, Jadi berbeza dengan peredaran tunggal ikan, ya. Amfibia ni dia ada 2 atrium dan 1 ventricle. Di mana darah mengalir dalam 2 peredaran. 2 peredaran, ya. Iaitu dinamakan sebagai peredaran pulmocutanus dan satu lagi ialah peredaran sistemik. Tadi yang ikan tadi dia hanya ada peredaran sistemik saja, kan. Itulah beza dia. Ataupun dipanggil peredaran tunggal. Oleh itu sistem peredaran amfibia ni dikenali sebagai sistem peredaran ganda 2. Sistem peredaran ganda 2. Okey. Ganda 2. Macam mana dikatakan ganda 2? Sebab dia ada 2 sistem. Iaitu melibatkan pulmocutanus dan juga sistemik. Sebab tu dia ada 2. Amfibia dikatakan mempunyai sistem peredaran ganda 2 yang tidak lengkap. Tidak lengkap pula. Kerana apa? Kataan tidak lengkap ni merujuk kepada darah terdioksigen dengan darah yang beroksigen ni dia bercampur. Ya? Sebab dia berkongsi ventricle. Ya? Dia bercampur di ventricle. Di mana peredaran pulmocutanus mengangkut darah ke peparu dan kulit. Kita tahulah amfibia ni dia ada 2. Ya? Permukaan untuk organ respirasi dia iaitu peparu dan juga kulit. Dan pertukaran gas berlaku di sini. Di peparu dan juga kulit. Manakala peredaran sistemik dia mengangkut darah beroksigen ke tisu badan dan mengembalikan darah terdioksigen ke atrium kanan melalui vena. Okey.
Dia boleh digambarkan seperti gambar rajah di bawah. Ya, yang ni ya. Tengok yang ni. Pertama gambar dia. Ada jantung. Ini jantung. Jantung dia terdapatnya satu ventricle dan juga dua atrium. Ya. Jadi dia ada jantung yang terdiri daripada dua atrium, atrium kanan dan juga atrium kiri. Satu ventricle. Jadi kalau kita perhatikan jantung dia ni, ventricle dia ni menyebabkan ada percampuran darah nanti. Darah yang beroksigen dengan darah yang terdioksigen ni akan bercampur. Ya. Kita tengok macam mana nak baca dia punya darah ni. Yang pertama, darah yang terdioksigen dari badan diangkut ke atrium kanan. Atrium kanan ni daripada badan. Ya, daripada badan. Daripada sinilah. Daripada sini. Ya, diangkut. Masuk. Ya. Di badan Di badan. Ke atrium kanan. Yang berwarna biru Yang warna biru tu maksudnya darah yang terdioksigen. Kemudian masuk dalam jantung kan. Dalam masa yang sama, at the same time, darah yang beroksigen daripada peparu, di sini, peparu, dan juga kulit, akan diangkut oleh vena pulmonari. Di sana vena pulmonari, ke atrium kiri. Ya, ke atrium kiri. Okey, maksudnya dia berlaku secara serentak lah. Yang sebelah kanan, darah yang terdioksigen. Yang sebelah kiri, darah yang beroksigen. Tapi darah beroksigen itu berasal daripada peparu dan juga kulit. Ya. Dan kedua-dua darah ni yang masuk ke dalam jantung akan berjumpa di ventricle. Dia akan bertemu lah di tiga ni. Di ventricle. Walaupun terdapat sedikit pencampuran, walaupun sedikit je yang bercampur ni antara darah yang beroksigen dengan darah yang terdioksigen, namun kebanyakan darah yang beroksigen kekal dalam bahagian kiri. Ya, darah yang beroksigen kekal di bahagian kiri ventricle tu. Manakala darah yang terdioksigen kekal dalam bahagian kanan ventricle. Itu maksud dia. Kemudian yang keempat, ventricle kemudiannya mengepam darah. Ya, mengepam darah melalui peredaran yang dipanggil sebagai pulmocutaneous. Ya, iaitu yang melibatkan penghantaran darah ke peparu dan kulit. Itu maksud dia. Ya. Dan juga dihantar darah melalui peredaran sistem. Ya, satu kita tengok ni 4 dia pergi ke peparu dan juga kulit. Satu lagi dia keluar daripada jantung pergi ke badan. Ya, pergi ke badan. Maksud di sini darah yang keluar daripada ventricle ni adalah darah yang sama ada yang bercampur sedikit ataupun darah yang beroksigen akan pergi keluar melalui peredaran pulmocutaneous ni ke badan. Ya, satu lagi akan pergi ke peparu dan kulit. Tapi darah yang macam mana? Darah yang terdioksigen. Walaupun dia bercampur, tapi sedikit je dah bercampur. Kerana dia bercampur tu, maka dia dipanggil sebagai peredaran yang tidak lengkap. Istilah tu ya. Jadi maksudnya kesimpulan di sini, sistem peredaran amfibia ni, dia merupakan peredaran yang tertutup, satu. Kemudian peredaran ganda, dua. Dan yang ketiga, tidak lengkap. Ya.
Kalau ikan tadi, peredaran yang terbuka. Okey, dia tak ada peredaran terbuka dan tunggal. Okey, peredaran terbuka dan tunggal. Yang seterusnya kita rujuk kepada sistem peredaran manusia. Kita lah sekarang ya. Boleh ke? Rehat sekejap. Rehat 1 minit. Minum air. Ada soalan tak? Jadi bio ni memanglah dia kena baca. Jadi kalau tak baca, tak ada idea. Kena baca, baca dan baca. Berulang kali. Ya, nak faham satu perkara. Ya, nak ingat satu perkara juga. Dan istilah-istilah dia kena biasakan. Sebab tu kita kena ada jot down, ya? Kena ada hands on, kena buat, kena lukis, kena tulis, kena latihan. Jadi dia punya cara belajar biologi ni begitulah. Mana-mana pun begitulah, ya. Memang kena baca. Dengan baca banyak kali tu, mudah-mudahan kita ingat dan kita faham dan kita dapat differentiate, ya. Kalau kita dapat bezakan dan bandingkan antara sistem-sistem tu, memang kita faham lah. Ya, kalau kita masih lagi gitu rasa-rasa tak ada lah. Ya, kalau main rasa-rasa sampai peksa lah. Saya rasa lah cikgu, main rasa lagi memang jawapan saya ni saya rasa lah betul dah. Jadi perkataan rasa tu maknanya tak berapa confident. Tapi ada juga orang confident tapi salah. Saya yakin aku. Saya yakin lah. Bila sampai masa tak lulus. Jadi kita sebenarnya yakin shock sendiri. Ya, jadi kita nak tahu kita punya kefahaman kita tu betul atau tidak, kita mesti uji. Kita mesti diuji. Ya. Jadi nak uji macam mana? Kena buat latihan. Kena buat latihan. Jadi tidak dapat lari daripada kena buat latihan. Jadi kalau tak buat latihan, macam mana kita kata kita faham? Jadi bila kita diuji, kita diberi soalan dan kita cuba jawab, kita usaha jawab, kemudian tengok macam mana jawapan kita tu. Mana kena semok lah. Cikgu lah semok. Saya semok. Tapi kalau awak tak hantar latihan, macam mana saya nak semok? Jadi semok lah. Ya? Jadi awak kena hantar. Ya? Bila saya semok, dapat kenal pasti bahawa awak punya kefahamannya begini. Ya, jadi boleh betulkan balik selagi masa masih ada, selagi belum exam. Jangan dekat SPM esok baru tanya tak. Esok SPM tu baru. Cikgu macam mana ni? Jadi takut tak dan. Ya, takut terlambat ya. Jadi selagi belum terlambat ni kita kena buat. Masa sama, semua orang diberi 24 jam ya. Semua orang dapat 24 jam, tak ada yang kurang. Saya ke siapa ke semua 24 jam, tak ada. Awak ni pasal dan buatnya awak masa awak berapa sehari? Kawan sehari 48 jam. Patutlah awak sempat. Kawan tak dan lalu. Ya? Kawan 24 jam je. Awak macam mana 48 jam? Jadi tak ada. Sama-sama. Baik. Sambung sikit lagi, iaitu sistem peredaran manusia. Manusia mempunyai jantung yang terdiri daripada 4 ruang. 4 ruang. Kalau kita ingat balik tadi, kalau amfibia 3, ikan 2. Ya. Jadi ingat nombor. 2, 3, 4. Jadi yang dikatakan 4 ruang tu iaitu 2 atrium dan 2 ventricle yang terpisah sepenuhnya.
Kalau kita lukis, ya, atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Saya selalu menggunakan istilah aki, veka, veki. Atrium kiri, veka, ventrikel kanan, veki, ventrikel kiri. Jadi dia ibarat seperti 4 bilik. Dah belajar masa tingkat 3 ya. Dah belajar. Contoh jantung ni dah belajar. Saya tahulah sebab saya mengajar di tingkat 3. Jadi itu yang dikatakan 4 ruang. Manusia mempunyai sistem peredaran ganda 2. Sama dengan amfibia, ganda 2. Apa maksud? Iaitu kita peredaran yang lengkap. Kalau amfibia dia tak lengkap. Ya, tak lengkap tu sebab apa? Sebab dia ada bercampur. Siapa yang bercampur? Darah beroksigen dengan darah terdioksigen bercampur sedikit di dalam ventrikel. Sedangkan bagi sistem kita peredaran dia lengkap. Di mana darah mengalir dalam salur darah menerusi jantung sebanyak 2 kali. Maksudnya yang 2 kali ini merujuk kepada ganda 2. Ya. Kataan 2 kali ini. 2 kali ini sebenarnya merujuk kepada ganda 2. Itu dah panggil double. Double circulation. Ataupun peredaran ganda 2. Oleh kerana terdapat 2 peredaran yang berbeza. Ya. Manusia dikatakan mempunyai sistem peredaran ganda 2 yang lengkap. Kerana lengkap ni ya, darah beroksigen dengan darah terdioksigen, darah terdioksigen dan darah beroksigen tidak bercampur. Itu yang justifikasi kata. Kalau ditanya kenapa kata lengkap? Lengkap kerana darah beroksigen dengan darah terdioksigen tidak bercampur. Kenapa dikata tidak lengkap? Kerana darah beroksigen dan darah terdioksigen bercampur. Itu. Jadi katakan ganda 2 tu mana? Ganda 2 maksudnya darah beredar dalam sistem yang tertutup sebanyak 2 kali. Dia banyak 2 kali. 2 kali itu kenapa 2 kali? Kerana ada 2 sistem yang berbeza. 2 sistem. Apakah sistem yang berbeza tersebut? Yang pertama dipanggil peredaran pulmonari. Yang kedua dipanggil sebagai peredaran sistemik. Ada bawah tu ya. Kalau bagi amfibia tadi dia ganda 2 juga. Dia ada 2 juga kan. Satu peredaran pulmocotenus. Satu lagi peredaran sistemik. Kan? Itu bagi amfibia. Nanti kita tengoklah perbezaan dan perbandingan ya. Jadi berbalik kepada sistem peredaran manusia, iaitu terdapat 2 jenis peredaran, iaitu pulmonari dan juga sistemik. Macam mana dikatakan pulmonari? Kita tengok jantung manusia. Jantung manusia ada 4 ruang ya. Ada atrium kanan, ada atrium kiri, ada ventrikel kanan, ada ventrikel kiri. Okey. Jadi yang dikatakan pulmonari, darah terdioksigen yang diangkut melalui arteri pulmonari. Ini arteri pulmonari. Ini salur. Arteri pulmonari ini adalah salur yang bawa keluar darah terdioksigen pergi ke peparu. Pergi ke kapilari peparu. Di sini berlakunya pertukaran gas peparu. Antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Jadi yang keluar daripada jantung yang sebelah kanan, dia bawa darah yang terdioksigen. Ya, masuk ke dalam kapilari kapilari peparu. Di sini berlakunya pertukaran gas. Kemudian bila berlaku pertukaran gas yang keluar daripada kapilari peparu adalah darah yang beroksigen. Ya. Jadi darah yang beroksigen ni dia akan keluar daripada peparu masuk semula ke jantung. Ya. Melalui salur yang dipanggil sebagai vena pulmonari. Ya. Vena pulmonari. Dia masuk semula ke jantung. Pergi ke mana? Pergi ke atrium kiri. Kemudian pergi ke ventrikel kiri. Jadi proses peredaran darah ni daripada jantung ke kapilari peparu
dari kapilari peparu pergi balik ke jantung, itu dipanggil peredaran pulmonari. Ya. Maknanya peredaran pulmonari ini merujuk kepada peredaran daripada jantung ke peparu, daripada peparu ke jantung. Itulah dipanggil pulmonari. Ya. Habis itu ya. Kemudian step seterusnya iaitu peredaran sistemik. Macam mana dikatakan sistemik? Jadi kita dah sampai pada jantung tadi, darah. Okey. Darah daripada ventricle kiri sini point sini. Iaitu darah yang beroksigen. Darah beroksigen ni dipump. Dipump ni maksudnya dibagikan tekanan yang kuat lah. Denyutan yang kuat. Jadi darah yang beroksigen yang berada dalam ventricle kiri ni akan ditolak keluar. Ataupun dipump keluar. Ya. Ke mana? Pergi ke seluruh badan. Ke seluruh badan ya. Ke seluruh badan iaitu dalam kapilari sistemik. Ya, melalui salur yang dipanggil aorta. Jadi aorta ni merupakan salur yang membawa darah beroksigen keluar daripada jantung. Pergi ke mana? Pergi ke seluruh badan. Seluruh badan ya. Kemudian oksigen tu digunakan untuk respirasi sebagainya, untuk pensedaan makanan. Kemudian terhasilnya karbon dioksida ya. Gas karbon dioksida diangkut oleh darah yang terdioksigen keluar daripada kapilari sistemik ini ataupun tisu badan, keluar masuk balik ke jantung. Ya, masuk balik ke jantung melalui salur vena cava. Vena cava ya. Vena cava ni adalah salur yang membenarkan darah yang terdioksigen masuk semula ke jantung dari tisu badan. Jadi itulah dikatakan sebagai peredaran sistemik. Ya, jadi maknanya sistemik ini merujuk kepada peredaran darah dari jantung ke tisu badan, ke seluruh badan lah senang ceritanya, ke seluruh badan. Ya, ataupun dari seluruh badan ataupun tisu badan kembali ke jantung. Jadi itu dipanggil sistemik. Okey, habis. Slow dah saya ajar tu. Kemudian kita tengok yang terakhir sebelum kita surai. Surai ya. Cakap sekolah ya. Iaitu perbandingan di antara keempat-empat ya, termasuk serangga ya. Perbandingan. Bila sebut perbandingan ni ya, mesti ada persamaan dan mesti ada perbezaan lah. Kita boleh jawab dalam bentuk peta kita boleh jawab. Kita kalau buat nota boleh bentuk macam jadual ni ataupun dalam bentuk peta X ya, peta buih berganda. Ataupun macam ni lah. Jadual ni senang sikit. Persamaan antara keempat-empat ni merupakan organisma mati sel. Kemudian sistem peredaran mempunyai jantung. Semua ada jantung. Okay. Jantung tu untuk apa? Untuk mengapam darah. Kalau darah lah. Ataupun hemolimfa. Ini bagi serangga. Kemudian sistem peredaran dia berfungsi mengangkut nutrien dan juga bahan buangan. Iaitu jantung mempunyai injap. Okay. Injap ni fungsi dia apa? Injap ni untuk memastikan pengaliran darah berlaku secara sehala. Okay. Sehala. One way ya. One way direction. Satu hala sahaja. Dia bukan sahaja membenarkan. Dia sebenarnya injap ni juga dia juga menghalang darah tu patah balik. Ya, selain daripada membenarkan darah tu mengalir satu hala, dia juga menghalang darah mengalir semula ke belakang ataupun menghalang darah daripada berpatah balik. Itu maksud dia ya. Perbezaan. Perbezaan kita akan lihat berdasarkan kepada 4 perkara. Yang pertama, jenis sistem peredaran, bilangan peredaran, bilangan ruang jantung dan juga bagaimana pengasingan darah beroksigen dengan darah terdioksigen. Bagi serangga, sistem peredaran dia dikenali sebagai sistem peredaran darah terbuka.
ikan, sistem peredaran darah tertutup. Amfibia, sistem peredaran darah tertutup, sama seperti ikan. Manusia, sistem peredaran darah tertutup. Jadi tiga ni sama. Ya, maknanya ketiga-tiga organisma, ikan, amfibia dan manusia ni mempunyai sistem peredaran darah tertutup. Apa yang dikatakan tertutup? Kataan tertutup ni maksudnya darah mengalir dalam salurnya. Salur darah lah yang berterusan. Ya, yang berterusan. Okey, itu masuk tertutup. Kalau terbuka, maknanya merujuk kepada hemolimfa yang mengalir dalam ruang dipanggil hemosilum, rongga-rongga kecil. Ya, dipanggil. Kemudian bilangan peredaran. Jadi serangga ni tiada bilangan dia. Ikan tunggal maksud darah mengalir di dalam salur darah dan melalui jantung sekali sahaja dalam satu peredaran lengkap. Ini baru betul, masuk tunggal ya. Tunggal. Penjelasan tentang tunggal ni baru betul ya. Darah mengalir di dalam salur darah dan melalui jantung sekali saja. Once only. Ya. Baru untuk dapatkan satu peredaran lengkap tu sekali je. Sebab apa saya kata ni baru betul? Nak dibandingkan tadi penjelasan tadi ya. Penjelasan ni agak confusing saya kata tadi ya. Ini. Serangga tadi ya. Mana tadi? Serangga ke ikan? Ni. Sorry, untuk ikan. Sorry, ikan ya. Ni. Yang ni ya. Dikatakan sebagai sistem peredaran tunggal ni. Tunggal, kataan tunggal ni. Ini yang sepatutnya tak ada ni. Sepatutnya tak diberitahu ini. Sebab ini confuse sikit ya. Sebab perkataan sistem peredaran tunggal tu merujuk bukan kepada darah mengalir dalam satu hala, tapi dia merujuk kepada berapa kali darah tu mengalir lengkap. Maknanya dengan sekali aliran saja sistem tu dah lengkap ya. Itu maksud dia. Okey. Di situ ya. Jadi itu panggil tunggal. Darah mengalir di dalam salur darah dan melalui jantung ganda dua. Sama macam manusia ganda dua. Cuma bezanya, apa beza kita tengok nanti ya. Darah mengalir bagi amfibia, darah mengalir di dalam salur darah dan melalui jantung sebanyak 2 kali. Ya, 2 kali dalam satu peredaran lengkap. Jadi kalau kita tengok pada manusia pun sama. Jadi penjelasan ganda dua tu sama ya. Sama. Itu maksud ganda dua. Kalau tunggal maknanya peredaran tu sekali ataupun satu peredaran saja. Kalau ganda dua maknanya 2 kali. Sebab apa 2 kali? Disebut 2 kali ni. Kalau amfibia dia kan ada peredaran pulmonogenous dan juga peredaran sistemik. Bagi manusia, dia peredaran pulmonari dan juga peredaran sistemik. Itu panggil ada 2 jenis peredaran. Itu yang jadi ganda 2 ya. Kemudian bilangan ruang jantung. Jantung bagi serangga, ya, jantung dia terdiri daripada banyak segmen ruang. Dia panggil ostia. Ostia ataupun dipanggil ostium. Kalau ostium ni satu. Kalau ostia tu maknanya lebih dari satu. Dia macam singular dengan plural lah. Ya, singular dengan plural. Bagi ikan, dia mempunyai dua ruang yang terdiri daripada satu atrium dan satu ventricle. Ingat, satu A, satu V. Ya. Satu A, satu V. Kalau bagi amfibia, dia ada 3 ruang, iaitu 2A,
1 W. 1 W. Manusia 4. 2 A, 2 W. A itu ialah atrium, W itu ialah ventricle. Ya. Jadi kalau bagi ikan ni dia tak ada lah atrium kanan, atrium kiri. Dia atrium je. Ya, begitu juga dengan ventricle. Dia ventricle saja. Tak ada lah ventricle kanan atau ventricle kiri. Tapi bagi amfibia, atrium dia ada atrium kanan, ada atrium kiri. Tapi ventricle dia satu saja. Bagi manusia, dia ada atrium kanan, atrium kiri, ada ventricle kanan, ada ventricle kiri. Kemudian pengasingan darah beroksigen dengan darah terdioksigen bagi serangga tiada, bagi ikan tiada, bagi amfibia dia tidak lengkap. Jadi istilah tidak lengkap tu ya. Tadi saya sebut dah, sebulan balik. Perkataan tidak lengkap merujuk kepada percampuran darah. Ya, percampuran darah antara darah beroksigen ataupun terdioksigen dengan darah beroksigen. Dia bercampur di mana? Bercampur di dalam ventricle. Bagi yang dikatakan lengkap, iaitu yang terdapat dalam manusia, iaitu darah beroksigen tidak bercampur dengan darah yang terdioksigen dalam ventricle sebab dia ada ventricle masing-masing. Ya. Kalau contoh jantung ni, jantung manusia, dia ada, siapa tahu? Ada tak siapa yang tahu? Apakah struktur dalam jantung yang mengasingkan antara ruang sebelah kanan dengan kiri? Apa nama dia? Ada tak yang tahu? Ada? Tak ada tak ada yang tahu. Dia panggil sebagai septum, ya. Septum. S-E-P-T-U-M. Septum. Okay, septum. Habis. Jadi ini saya nak awak jawab, ya. Sebagai homework. HW tu maksudnya ialah homework atau kerja sekolah lah. Katakan dua perbezaan antara sistem ada terangkan mengapa sistem badan darah amfibia dianggap sebagai tutup dan lengkap. Ini pun ada dalam tu. Cacing pipih merupakan oksidasi bagi sel, namun cacing pipih tidak merupakan satu sistem komputer yang khusus untuk mengangkut bahan. Mengapa? Kenapa cacing pipih ini kena cari Google sikit. Terangkan mengapa serangga merupakan satu sistem berasingan, iaitu sistem trakea untuk mengangkut oksigen. Kenapa? Jadi itulah kerja awak. Apa dia kerja awak? Nota dan juga praktis formatif 10.1. Ada soalan? On-cam kamera, nak ambil gambar sekali lagi. Memang kita ni memang ada 9 ya. Siapa tadi? Yasir pula apa tu? Syaril memang tak dapat ya. Awak dah ni hubungi tak ni Yasir? Awak hubungi tak Syaril? Saya suruh awak. Dia dah WhatsApp dah. Ada WhatsApp betul dia tak reply? Dia tak ni. Dia pergi mesej rumput dah tu. Mesej rumput ataupun pergi bahasa kuda ya. Okey, Anu tak belum lagi on lagi. Kiraan 10 untuk ni. Kenapa saya ingat ni Fatihah ni? Saya pun Syamilah. Kenapa tu? Kamera awak tu dia portrait. Tengah charge phone. Tengah charge. Apa pegang ya. Fatihah pegang. Apa pegang kamera tu. Tu dia. Celeng kepala tengok. 1, 2, 3, 4, 5. Alah tak masuk lah Alia tak ada semula Alia. Awak tak on kamera lah Alia. Kan memang tak ada kamera. Semula. Okey, kira 5 lah. Saya semua ada depan kamera. 1, 2, 3, 4, 5. Okey.
Jadi terima kasih banyak kerana menyertai kelas biologi pada hari ini. Jadi mudah-mudahan awak diberikan kekuatan untuk terus belajar secara sendirian ke di rumah lah ya. Kalau ada masalah, PM saya. Masalah, bukan masalah kesihatan, masalah pelajaran ya. Masalah duit pun jangan cerita kat saya. Masalah pelajaran saja. Masalah duit, beritahu ke mak awak ya. Masalah pelajaran boleh. Pagi pun boleh. Pukul 2 pagi nak tanya soalan kan. Tapi saya tak jawab lah. Saya jawab esoknya. Mana awak boleh hantar soalan ataupun ada buku modul sampel, jangan dilupakan. Ya, jangan lupa. Jangan jadi tempat alah alhamdulillah, alah kepala. Jadi boleh buat mana-mana soalan yang relevan dengan awak ya, walaupun dia KBSM ya. Walaupun KBSM. Jadi kalau tak ada apa-apa, itu sajalah perjumpaan kita. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, cikgu.